سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita lagi pada malam ini untuk kita meneruskan sesi bacaan kitab kita. Seterusnya tidak lupa selawat dan salam kita ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Barisan Imam, Bilal, Siak dan seluruh ahli dan kuasa masjid. Khususnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi bacaan kitab Misbahul Munir. Kita masuk pada bab huraian pada menyatakan perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Ini adalah tajuk yang kedua yang terakhir daripada kitab Misbahul Munir. InsyaAllah kita usaha untuk habiskan tajuk ni tak banyak. Kemudian kita akan tinggal lagi satu tajuk dan insyaAllah kita akan khatamkan kitab Misbahul Munir ni. Walaupun nipis kan, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di pengakhiran kitab lah. Jadi katanya huraian pada menyatakan perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama dan segala khabar-khabar yang mengkhabar ia dengan dia daripada perkara-perkara yang gaib dan sebagainya, itu semuanya wajib atas tiap mukallaf menerima serta i'tiqad dan mengaku dalam hatinya dengan sungguh sekalian perkara tersebut. Jadi sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengambil i'tiqad ataupun kita berpegang dengan perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian perkara, sama ada perkara itu perkara yang secara zahirnya nampak ataupun daripada perkara-perkara yang gaib. Perkara gaib, perkara yang hanya dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar secara sam'iyah, yang kita tidak tengok dengan mata kepala kita secara kenyataannya, iaitu tentang perkara-perkara yang sam'iyah, tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, tentang mahsyar, tentang syurga, tentang neraka dan segala-segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wajib kita pegang, wajib kita i'tiqad, wajib kita mengaku perkara tersebut benar kerana ia disampaikan oleh seorang nabi dan juga seorang rasul, yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul itu bersifat dengan sifat kadzib, bersifat dengan sifat dusta, iaitu sifat yang mustahil yang telah kita lalui pembahasannya. Maka sekalian perkara yang dibawa datang oleh baginda Nabi, wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang, wajib kita beriman, wajib kita percaya dengan perkara-perkara tersebut. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Dan setiap perkara yang dibawa datang oleh seorang rasul, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, hendaklah kamu berpegang, hendaklah kamu mengambil perkara tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan setiap perkara yang ditegah daripada kamu,
hendaklah kamu jauhi daripada perkara tersebut. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Maka wajib atas tiap mukallaf beriman dan mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala berapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dengan jalan ijmal. Adapun 25 yang disebut dalam Quran, maka iaitu wajib atas tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan tafsir. Jadi sekalian nabi dan juga rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib beriman kepada mereka dengan jalan ijmal. Jalan ijmal ni secara umum kita beriman dengan setiap orang rasul, kita percaya dengan setiap rasul dan nabi yang telah diutuskan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu berapa secara tepatnya jumlah kesemua mereka tersebut, tapi kita imankan saja secara ijmal. Tak wajib kita tahu nama mereka satu persatu. Adapun secara tafsir, wajib kita mengetahui mereka satu persatu nama mereka, iaitu Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita tahu nama mereka satu persatu. Itu secara tafsirnya, secara terperincinya. Adapun secara ijmal, mana ijmal ni secara menyeluruh, kita hanya wajib beriman tapi tak wajib mengetahui nama mereka satu persatu. Yang wajib hanya 25 itu secara tafsir. Secara iman tak wajib kita tahu kesemua banyak rasul dan nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setengah ulama, dia memang ada bagi pendapat. Ada bagi pendapat, setengah ulama mengatakan jumlah mereka semua itu 124,000. Itu nabi sahaja 124,000. Rasul 313. Setengah kata 314, setengah ulama kata 315. Setengah kata Rasul 315, 314, ada yang kata 313. Adapun nabi sahaja, dia itu tidak rasul, 124,000. Jadi ramailah tuan-tuan. Kalau kita nak kenal, wajib mengetahui nama mereka satu persatu, jenuh juga kita nak hafal. Sebab tu kita hanya wajib beriman dan etikad kata Allah Ta'ala mengutuskan mereka itu sebagai seorang rasul dan nabi. Banyak mana dan nama mereka satu persatu tidak wajib kita tahu nama mereka. Adapun 124,000 itu hanya pendapat ulama. Sebahagian ulama, bukan semua ulama yang mengatakan macam tu. Setengah ulama dia ambil tawakuf, dia ambil pendirian untuk tidak menyebutkan bilangan. Ada ulama kata tak perlu, tak boleh kita nak sebut bilangan. Kenapa? Bila mana kita sebut bilangan, kita dah menghadkan pada satu-satu jumlah. Bila kita kata nabi dan rasul itu, nabi ada 124,000, rasul ada 314. Tiba-tiba pada wakil, pada kenyataannya lebih, maka kita sudah pun mengeluarkan sebahagian mereka daripada nabi dan rasul, bilangan nabi dan rasul. Sebab tu setengah ulama dia ambil pendirian untuk tidak meletakkan had 314 ataupun 124,000 bagi nabi. Jadi yang wajib hanya kita imankan mereka itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi, bukan 25 je. 25 ini yang kita wajib tahu, beriman, tahu nama mereka satu persatu. Itulah yang kita iktikadkan. Baik, itu mengetahui akan dia dengan tafsir, dan iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu wasallamu alaihim ajma'in.
Dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali. Jadi di antara kesemua 25 Nabi dan Rasul, dan kesemua Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala pernah utuskan, yang penghulunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu sekalian Nabi dan penghulu sekalian Rasul adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya penghulu Nabi dan Rasul, Nabi SAW adalah penghulu bagi sekalian anak Adam, penghulu bagi sekalian manusia. Dalam hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Aku ketua, aku penghulu bagi anak Adam, bagi manusia. Wala fakhra li, tapi tidak ada sedikit pun kebanggaan bagiku. Itu Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra li, aku penghulu bagi anak Adam, tetapi tidak ada sedikit kebanggaan bagi aku. Jadi yang paling lebih lagi adalah Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali. Dan pangkat yang kedua, bawah sikit daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk nombor 2. Daripada Nabi Ibrahim ini digelar sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Allah, dan juga Abul Anbiya, iaitu bapa sekalian Nabi. Kenapa? Kerana daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim inilah yang keluar Nabi-Nabi yang lain. Kan? Selain sebelum Nabi Ibrahim itu ialah selepas pada Ibrahim, Nabi-Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim kesemuanya adalah daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang lain daripada jalur Nabi Ishaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail keluarlah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua je daripada keturunan Nabi Ismail ni, Nabi Ismail Nabi, kemudian terus keluar Nabi Muhammad SAW. Adapun daripada jalur Nabi Ibrahim, dan itu banyak Nabi. Itulah yang digelarkan Bani Israel. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, anak pada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Yaqub itulah yang digelarkan dengan Israel. Maka anak-anak keturunan daripada Nabi Yaqub itulah digelar dengan Bani Israel. Jadi Israel itu sendiri nama Nabi Yaqub. Nama yang lain bagi Yaqub alaihissalam. Israel itu sendiri. Daripada Nabi Yaqub keluarlah Nabi-Nabi yang lain. Semua Nabi yang daripada Bani Israel itu keturunan Nabi Yaqub, sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi, sebab daripada dia lah keturunan Nabi yang bawah tu semua daripada jalur keturunannya. Baik, jadi Nabi yang kedua pangkat selepas Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga Nabi Musa. Nombor 3 Nabi Musa. Ini dalam Ulul Azmi Nabi Ulul Azmi itu Nabi yang paling banyak dia punya cabaran, dia punya dugaan ketika berdakwah. Ada 5 kan? Daripada 5 ni lah yang digelar Ulul Azmi ni, daripada atas sampai bawah ni, itulah mengikut kepada tertib ataupun susunan yang utamanya. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua ini daripada 25 Nabi dan Rasul, 5 ini yang paling utama. Daripada 5 ini yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya turutan. Itu turutan. Jadi setiap Nabi pun turutan dia ada turutan dia lah. Ada turutan dia. Ada mana yang lebih afdalnya. Sebab tu dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kan? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian Rasul itu yang kami telah memberi kelebihan sebahagiannya di atas sebahagiannya lain. Maksudnya ada lebih di antara Nabi dan Rasul itu ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi masing-masing. Minhum man kallamallah.
Sebahagian mereka itu dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan pangkat yang kedua, yang dinamakan sekalian itu ulul azmi. Semua itu 5 tadi dinamakan ulul azmi, artinya yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar. Ini di antara kesemua Nabi dan Rasul, yang paling banyak susah dan sabar di dalam menyebarkan syariat Islam, di dalam menyebarkan risalah agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi ulul azmi ni yang 5 orang. Yang pertama mestilah Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam banyak sirah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencabar dalam dakwahnya, sangat ditentang sengit oleh kufar, ditentang sengit oleh musyrikin Mekah waktu itu, di ketika mana Nabi mula-mula nak menyebarkan dakwah Islam. Mula-mula Nabi nak kembangkan agama Islam, terlalu banyak sampai nak dibunuh dan sebagainya, yang kita dapatkan di dalam kisah-kisah dalam sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim macam tu juga, ditentang dengan hebat sampai nak dibakar, nak dibunuh dengan dilemparkan di dalam api. Raja Namrus dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalam api sampai nak dibunuh. Itu pun banyak rintangan untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Last sekali Allah Taala jadikan api tersebut sejuk. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah ke atas Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa pun banyak, sebab kisah yang paling banyak dalam Quran pun disebutkan kisah Nabi Musa AS. Banyak kisah Nabi Musa ditentang Fir'aun apa semua. Jadi itu Nabi yang ulul azmi. Nabi yang keempat tadi Nabi Isa pun sama juga. Kaum dia sendiri nak bunuh dia, nak salibkan dia, nak sembahkan dia, menganggap dia sebagai anak Tuhan. Isa binullah, Isa itu anak Tuhan dan sebagainya, sampai nak disalib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menukarkan Nabi Isa tersebut dengan golongan mereka juga, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dalam Quran Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bukan mereka menyalib Isa, mereka pun tidak bunuh Isa, walakin syubbiha lahu, tapi kami serupakan daripada mereka itu, serupakan dengan muka Isa alaihissalam. Daripada puak mereka sendiri juga, daripada kawan mereka sendiri juga, mereka salib tersebut, yang mereka percaya itulah Isa. Sampailah ni sampai sekarang. Tapi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan turun ke akhir zaman nanti untuk membunuh Al-Masih Dajjal. Itu Nabi Isa. Yang kelima tadi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun banyak tentangan, masyhur kita baca kisahnya tentang bahtera, sampai anak dan isterinya sendiri pun tidak mau ikut dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bila Nabi Nuh buat bahtera atas bukit, dituduh Nuh ni dah gila dah. Orang buat kapal dekat laut, dia buat kapal tengah bukit. Macam mana nak jalan? Air tak ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk kuasanya, jadilah banjir besar. Yang ni semua tenggelam. Di bukit Bukit Judi dan silap Bukit Judi. Itulah di antara 5 Nabi yang paling banyak menerima tentangan yang sengit daripada puak dia ataupun kaum-kaum dia. Maka 5 ini Allah angkat menjadi Nabi yang paling aulanya. Itulah dipanggil Nabi ulul azmi. Artinya yang mempunyai banyak susah dan sabar. Dan yang lain-lain itu berlebih kurang pangkat mereka yang tak dapat kita tafsir akan dia. Selain daripada 5 ini, lebih kurang pangkatnya. Maksudnya di antara Nabi-Nabi yang lain itu, selain daripada 5 ini lebih kurang pangkat, yang kita tak boleh nak sebutkan perinci satu persatu. Kita nak kata Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, mana yang lebih tinggi pangkatnya. Dari sudut
keturunan Nabi Daud lah, sebab Nabi Daud itu ayah pada Nabi Sulaiman. Tapi dari segi pangkat yang martabat ni mana lebih aula, tak dapat kita nak sebutkan secara tafsir. Yang hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, sebab Allah Taala tak sebut. Tapi yang 5 ni disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah yang jadi Nabi itu Sayyidina Khadir dan Khalid dan Sinan dan Hanzalah dan Safwan dan semua yang sebut itu, apabila disebut akan dia, nescaya ia tahu dan mengaku ia dalam hati dengan sungguh jadi Nabi, dan tidak wajib atau mukallaf menghafal akan dia. Khadir, Khalid, Sinan dan Hanzalah dan Safwan ini juga Nabi. Jadi Nabi-Nabi yang lain selain daripada 25 Nabi dan Rasul yang banyak kita tahu nama mereka, ada lagi Nabi yang disebutkan kepada kita, antaranya Khadir alaihissalam. Jadi Nabi Khadir ini Khidir, Nabi Khidir ataupun Nabi Khadir. Bacaan yang lebih tepatnya Khadir. Khadir ni bahasa Arab panggil hijau. Nabi yang warna hijau. Kenapa dia panggil hijau? Dikatakan Nabi Khadir ni bila mana dia pergi berjalan pada satu tempat itu akan hijau. Nabi Khadir, ada yang katakan dia ni berpakaian serba hijau. Dia punya jubah kesoban dia warna hijau. Ada yang kata bila dia pijak satu tempat, menghijau tempat tu, maksudnya rumput pun naik tumbuh. Itu Khadir alaihissalam. Khadir, Khalid, Sinan, Hanzalah dan Safwan. Ini di antara Nabi-Nabi yang tak wajib kita tahu nama mereka satu persatu. Ada lagi yang lain, Nabi Daniel, Nabi Daniel, Nabi Yusha dan sebagainya. Ramai lagi Nabi-Nabi. Maka kalau kita tahu kata Nabi Khadir, Nabi Sinan, Nabi Khalid, Hanzalah ni, kalau kita tahu kata mereka ini termasuk daripada golongan Nabi, maka itu lebih baik. Kalau kita tak tahu pun kata Khadir itu Nabi, maka tidak ada masalah. Maksudnya tidak berdosa ke atas kita pun, kerana itu tidak dituntut kepada kita untuk mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang selain daripada 25 tersebut. Kemudian, dan semuanya tersebut ada, tetapi jika ia hafal juga maka terlebih baik daripadanya. Dan setengah daripada yang wajib etika bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah, tak dapat bagi siapa-siapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Ini wajib lagi kita etika percaya bahawa jadi Nabi itu adalah semata-mata kehendak Allah. Maksudnya orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi adalah kehendak Allah, bukan di atas usaha. Maksud kata apa? Bukan usaha seseorang untuk menjadi Nabi, tapi kerana kehendak Allah Ta'ala dah tentu dia itu nak jadi Nabi. Apalagi zaman kita, selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi Nabi dan juga Rasul. Maka tak adalah usaha seorang kalau kata dia kata nak jadi Nabi, tak boleh. Tapi kalau dia nak menjadi yang pangkat bawah sikit, nak jadi wali misalnya, nak jadi ulama, boleh. Tapi kalau nak jadi Nabi, tak boleh dah. Bahkan usaha nak jadi Nabi itu pun tak boleh. Walaupun kita katakan mungkin kata masih ada lagi Nabi, tapi nak usaha menjadi Nabi itu tak boleh. Semua itu adalah di atas qadar Allah, di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di atas usaha seseorang tersebut. Dan wajib etikad pula bahawa kesudahan jadi Nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir ia dengan ijma'. Jadi wajib kita etikad tak ada dah Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dah tak ada Nabi dan dah tak ada Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad adalah yang terakhir daripada sekalian Nabi, penutup sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul. Tak ada dah orang, tak ada dah yang jadi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi yang muncul selepas Nabi Muhammad ada Nabi Isa, tapi dia bukannya datang setelah Nabi Muhammad. Dia diangkat ke langit tapi diturun. Turun lagi dia tak akan menjadi Nabi yang ni dah. Dia tetap Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Tapi kerana ditangguhkan ajalnya, diturunkan, nanti Nabi Isa akan jadi umat sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan lagi jadi Nabi terakhir. Nabi terakhir tetap Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Isa akan turun dan nanti terakhir nanti sebelum kiamat. Tapi Nabi Isa tetap menjadi, Nabi Muhammad tetap menjadi Nabi terakhir. Nabi Isa hanya kerana ditangguhkan ajal dia sahaja. Tapi Nabi Isa nanti turun akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana waktu itu Nabi Isa akan bawa dengan ajaran Islam, dengan ajaran syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku pada zaman kita ataupun setelah wafatnya baginda Nabi SAW, maka kufur ia dengan ijma' ulama kufur. Bukan zaman kita, zaman lepas saja wafat baginda Nabi SAW, ada dah muncul golongan nabi-nabi palsu. Antaranya Musailamah Al-Kazzab. Dipanggil Al-Kazzab, penipu, pembohong. Ada yang mengaku kata dia nabi. Kan Nabi kan boleh antaranya bagi air itu jadi banyak. Dia pun nak juga buat macam tu. Dia ludah dalam satu telaga dalam perigi, air bukan jadi banyak, kering tu. Itu Musailamah Al-Kazzab. Ada lagi golongan-golongan itu dibenteras oleh khalifah yang setelah daripada wafat Nabi, khalifah Khulafaur Rasyidin naik waktu tu. Tak silap saya khalifah Abu Bakar atau Umar, yang empat tadi kan. Zaman dia yang dia membenteras banyak golongan munculnya nabi-nabi palsu ni. Zaman setelah wafat Nabi tu dah ada. Zaman kita pun ada kan. Rasul Melayu ke apa semua ada. Yang mengaku kata dia diutuskan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum dia apa tu? Kafir. Kafir dengan ijma' ulama mengatakan kafir. Sebab dia sebahagian daripada perkara yang kita melanggar pada syariat. Dan syariat tak ada Nabi, tak ada Rasul setelah baginda Nabi SAW. Dan wajib i'tiqad dan mengaku dalam hati akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa Rasul. Wajib kita i'tiqad ada kitab yang diturunkan atas beberapa Rasul. Setengah daripadanya Taurat bagi Nabi Musa, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Zabur bagi Nabi Daud, dan yang akhir sekali Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib i'tiqad ada 4 ni kitab. 4 kitab ni yang kita wajib tahu satu persatu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ni yang kita wajib i'tiqad, wajib imankan. Itu masuk dalam bab rukun iman, beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab ni bukan kita tahu kata Quran saja. Tak, kita kena iman juga kata Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Zabur itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud AS. Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat yang selain pada yang tadi, kepada Nabi dan Rasul selain pada yang tadi, tak wajib kita ketahui, tak wajib kita tahu satu persatu. Sebahagian ulama mengatakan semua kitab dan suhuf yang pernah diturunkan, termasuk yang 4 tadi, semuanya ada 104. Ini pendapat ulama. Ada 104. Di antaranya ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Dan 104 itu termasuk kitab dan juga suhuf. Kitab macam Al-Quran, Zabur ni kitab. Yang lain tu dia panggil suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran kertas. Mungkin kita katakan suhuf ni satu tajuk. Kalau kitab kan Al-Quran berisi kesemua di dalam tu kan. Masuk bab hukum hakam, bab akidah, bab apa semua masuk dalam tu. Bab sirah dan sebagainya. Tapi kalau suhuf mungkin dia diturunkan untuk satu bab. Itu dia panggil suhuf. Jadi kesemua termasuk kitab dan suhuf, ulama kata ada 104. Ada suhuf Ibrahim wa Musa. Itu dalam surah Al-A'la. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Itu termasuk dalam 104 tadi. Kemudian 104 tadi kesemuanya maknanya terkandung di dalam Al-Quran. Itu kelebihan besarnya Al-Quran. Tadi Nabi kita Muhammad SAW penghulu bagi sekalian Rasul tadi. Makna kata kesemua kelebihan yang ada pada Nabi-Nabi yang lain itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Kehebatan, kekuatannya Nabi Musa ada
pada Nabi Muhammad. Ketampanan Yusuf alaihissalam ada pada Nabi Muhammad SAW. Kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad ni dia kumpul ke semua. Begitu juga lah kesemua makna tadi dalam kitab-kitab yang lain terkumpulnya, terkandung di dalam makna Al-Quran. Al-Quran pula terkumpul maknanya di dalam Al-Fatihah. Sebab tu kita panggil Al-Fatihah Ummul Kitab, ibu bagi kitab, ibu bagi Al-Quran. Makna daripada keseluruhan Al-Fatihah pula terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillah pula terkumpul pada huruf Ba. Daripada huruf Ba. Kemudian ulama sebut apa makna Ba? Sebahagiannya ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin. Syarah bagi Minhajul Abidin, kitab Sirajul Talibin. Apa makna Ba? Makna Ba, bi kana ma kana bi yakunu ma yakun. Bi kana ma kana bi yakunu ma yakun. Apa makna? Bi kana ma kana, dengan akulah kana ma kana, telah ada sesuatu yang telah ada. Kalau dengan akulah adanya perkara yang dah ada dengan sebab aku, dengan sebab kuasa Allah SWT. Wa bi kana bi ma kana wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan sebab akulah yakunu ma yakunu, akan ada perkara yang akan ada. Maksudnya kesemua perkara, sama ada yang telah berlalu, yang telah ada, dan akan ada, akan wujud, kesemuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahsia dia. Rahsia huruf Ba tadi. Jadi kesemuanya mana terkumpul pada Ba. Itu di antara falsafah ataupun apa yang disebutkan oleh penafsiran ulama tadi. Itu baik tuan. Baik, lagi kesemua kitab tadi ada 4 yang wajib kita tahu nama satu persatu. Ada yang lain yang sampai 100 tadi tak wajib kita tahu pada Nabi mana. Kalau kita tahu, lebih cantik. Nabi Musa sebagian ulama kata dia ada 12, termasuk Taurat. Taurat kitab yang wajib kita tahu ni. Yang tak wajib kita tahu ada lagi pada Nabi Musa 11 lagi. Ada 11 lagi kitab pada dia. Kemudian, dan wajib etikad dan mengaku dalam hati bahawa ada bagi Allah berapa banyak malaikat, iaitu satu makhluk daripada makhluk Allah yang dipelihara akan dia daripada mengerja maksiat dan kedosaan dan tidak bersifat. Mereka itu dengan sifat-sifat manusia, dan mereka itu sangat banyak, tiada diketahuikan bilangannya melainkan Allah Ta'ala jua. Tetapi yang wajib dibilang akan dia dengan tafsir itu 10. Ini sebahagian daripada perkara yang wajib kita etikad lagi. Kalau iman kita beretikad kata Allah SWT memiliki makhluk yang bernama malaikat. Mereka ini menurut perintah Allah SWT. Mereka ini tidak melakukan maksiat pada Allah SWT. Mereka ini tidak sama dengan manusia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat pada Allah dan mereka menurut sekalian perintah yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka. Itu malaikat. Dan mereka ini dibuat daripada nur, daripada cahaya. Mereka tak macam manusia. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantinanya, ada makan, ada tidur. Tidak. Malaikat tidak ada lelaki, ada perempuannya, tidak ada makan, tidak ada tidur. Itu malaikat. Tetapi yang wajib dibilang ada 10 secara tafsir. Yang lain tak wajib kita tahu nama mereka. Yang tafsirnya ada 10, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik dan Ridwan. Ada 10 ni. Dan wajib etikad bahawa syariat Nabi kita, yakni undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memansuhkan akan sekalian syariat dan undang-undang bagi segala rasul-rasul yang dahulu, dan kekal syariat Nabi kita hingga hari kiamat. Dia wajib juga kita etikad kata syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datangnya wahyu, lengkapnya wahyu daripada baginda Nabi yang diturunkan oleh Allah pada baginda Nabi Muhammad SAW, maka start pada hari itu syariat yang sebelumnya itu sudah mansukh. Arti kata lain, tak terpakai dah syariat yang sebelum itu. Maka syariat inilah
Syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang kekal dipakainya hingga akhir zaman sampai kiamat nanti. Sebab tu tadi kita kata bila Nabi Isa turun, Nabi Isa pakai syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Isa dia ada syariat dia sendirilah. Ya, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada zaman dia, pengikut dia waktu tu. Tapi bila kata dia turun nanti akhir zaman, bila kerana dah sempurna dah turun syariat Islam, syariat Nabi Muhammad ni, maka dah masuk dah. Secara tidak langsung, secara automatik dah masuk dah syariat-syariat umat yang terdahulu. Ya. Sebab tu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebelum lahir kan datuk baginda ayah Nabi SAW, mereka kebanyakan berpakai waktu tu Abdul Muttalib. Sembahyang waktu tu, buat haji apa semua, pakai syariat agama Nabi Ibrahim AS waktu tu. Sebahagian pakai syariat agama Hanif dia pakai. Waktu tu sah lagi lah. Waktu Nabi Muhammad hidup pun sah lagi, selagi mana wahyu itu tidak last turun pun. Bila mana lengkapnya wahyu turun, maka habis dah syariat tak pakai. Kena pakai syariat yang telah diturunkan dalam Al-Quran oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan. Jadi syariat ni dah dimasukkan sekalian. Startnya apabila dah sempurna turun Al-Quran tadi. Jadi ayat yang lah turun, maka start pada hari itu sampai akhir zaman nanti, syariat inilah yang dipakai. Syariat sebelum itu tak ada dipakai lagi, tidak boleh diterima lagi. Di ayat yang terakhir itu pun ada khilaf ulama tuan-tuan. Ada yang mengatakan surah Al-Baqarah, ayat yang terpanjang sekali dalam Al-Quran tu. Ya ayyuhallazina, ayat tentang hutang, dia tak ingat. Kutiba alaihi, tak ingat ayat tu. Ayat tentang hutang yang panjang, satu ayat panjang. Satu muka betul, satu muka ayat tu. Tak ingat apa ayat dia. Ada yang mengatakan ayat tu tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikumul Islam dinan. Ada yang mengatakan ayat tu sebab ayat tu maknanya ialah aku sempurnakan agama hari ni kan, aku redha apa semua. Tapi sebenarnya lebih tepatnya ayat yang terakhir turun tadi, ayat tu, ayat tentang hutang. Itulah ayat yang terakhir turun, bukan ayat tadi tentang al-yawma akmaltu lakum. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.